Katanya Tok Guru Haji Daud Bukit Abbas supaya orang lapar nasi. Demo lapar nasi. Lepas tu dia buat kerja, duk makan, duk buat. Lapar nasi, lapar. Lepas tu, adakah lapar nasi jadi tak boleh buat kerja ke apa? Tak. Supaya ingat Tuhan lagu tu. Supaya lapar nasi. Duduk kita duk buat, kita duk nampak macam gerak kau ni, jumpa orang tu, kecek dengan orang tu, buang orang ni. Hai. Tapi hati duk guk. Kena berlatih. Nah. Dan martabak zuhud itu 3 perkara. Gitu. Dan martabak zuhud itu 3 perkara. Pertama, bahawa ia meninggalkan akal dunia padahal hatinya cenderung kepadanya, kepada dunia. Tetapi disungguhinya pada menghilang akal dunia itu di dalam hatinya, inilah permulaan zuhud. Tinggal dunia sedekah hati masih nak kepada dunia. Tinggal kepada kemewahan, tinggal kepada gapo, tetapi hati masih nak benda tu. Hati masih nak, tetapi mula dah mujahadah, mula dah nak buat benda-benda yang lebih daripada diri kita. Maka ni permulaan zuhud, permulaan belajar jadi zuhud. Tak zuhud lagi, tak lagi, baru belajar baru. Zuhud ni sifat hati. Saya kepada dunia tak tubik lagi, tapi perbuatan tu buat dah. Dalam hati perut pedam, minat lagi ke pitih. Tapi mula dah, pitih sedekah kat orang, bui kat orang. Tetapi dalam hati tu duk suka lagi. Keduanya, bahawa benci hatinya daripada dunia. Lagi tiada cenderung hatinya kepada dunia, kerana ia mengetahui bahawasanya tiada dapat berhimpun antara dunia dan kesenangan akhirat. Keduanya hati mula dah. Di samping dia taksir, mulut kata taksir kepada dunia, hati pun mula dah cenderung taksir dah kepada dunia. Saat ni hati nak lagi, tetapi perbuatan saja. Hak ni hati pun mula cenderung dah taksir dah kepada dunia. Berarti kalau dia duit pitih ke orang ke, barang-barang dia hilang, dunia hilang daripada diri dia, dia tak terasa lah mana. Dia tak terasa lah mana sebab hamba tak suka dah hilang, tak apa, tak ada masalah apa. Tu. Ni permulaan dah, hati nak jadi zuhud dah. Hati jadi zuhud dah. Tetapi masih tak kuat lagi ni, tak kuat lagi. Ketiganya, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada benci daripadanya, tetapi ada dan tiada sama juga. Hak ni lagu mana zuhud lagu ni? Tak ada perasaan dengan dunia. Peringkat kedua ni, orang kata orang mula-mula merasai perasaan zuhud, maka dia sikit-sikit kecek bab dunia, benci hamba dunia, benci hamba dunia. Biasa orang lagu ni berlaku kepada diri dia kerana apa? Kerana dia kecewa dengan dunia biasanya. Orang pernah ditinggal oleh dunia, maka dia jadi benci ke dunia. Pernah ikut lagu apa dia kena tipu ke orang, ke akhir sekali dia jadi lara, jadi gapo pakai benci ke dunia. Hati saya benci ke dunia. Apa dia pernah kena tipu ke dunia. Orang lagu ni masih lagi tak zuhud lah mana lagi. Sekalipun dia tak benci dunia, dia mau zuhud benar. Bak saya lama benci dalam dunia, mau kena tipu lah berapa dia supaya pergi kepada Tuhan dengan cara benci. Ada juga benci ke dunia. Orang lagu ni pergi dengan Tuhan, pergi cari Tuhan kerana dunia tinggal dia. Sebenarnya kadang-kadang hati dia masih nak ke dunia, tetapi duk sebut benci. Hati dia pun benci ke dunia, benci hamba dunia. Malah cara hidup jadi koksir, hidup jadi tak cara. Apa? Benci ke dunia. Orang lagu ni biasanya dia pernah kena tipu di dunia. Dia tak segi ke Tuhan benar, tak segi kepada akhirat. Tetapi sebab dunia tinggal dia, maka dia pergi ke akhirat. Sebab dunia tinggal. Kalau dunia tak tinggal dia, dia tak segi akhirat sekali.
Maka orang ni seperti orang yang baloh dengan bini muda, pergi cari bini tua. Nah, baloh dengan bini muda. Dia nak bini muda benar. Tapi bini muda dia pun jenis rabuk dia, pekong lesung atas kepala. Dia pun sengih-sengih pergi cari bini tua. Kita jangan buat lagu tu dengan akhirat. Kita jangan buat lagu tu dengan Tuhan. Dunia beci kita, dunia pekong kita, baru kita sengih-sengih pergi cari Tuhan. Sebab apa? Kerana dunia hambak dah hamba. Jangan buat lagu tu. Biarlah kita pergi betul dengan Tuhan. Tidak ada tanpa sebab apa. Dunia mari kejar kita pun, kita nak pergi cari Tuhan juga. Ni kalau dunia berpaling pada dia, tak sedih sangat Tuhan pun nak dunia lagi. Ni tak jujur ni. Ni peringkat ketiga ni tak ada perasaan langsung. Bapa tak ada perasaan, dia melihat dunia itu juga tanamnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tanamnya bagi akhirat. Maka dunia ni hamba nak buat akhirat berlaku. Bahkan kalau ada dunia pun dia bersyukur, tak ada dunia pun tak ada masalah gapo. Dunia, dia tak pernah pandai dunia. Dia duk sentiasa hati dia memandai Allah Taala. Pergi, mari, ada tiada dunia tidak memberi kesan kepada dia. Orang lagu ni, orang tak sedok kecek lah dunia depan dia, dia duk nampak Tuhan berlaku. Dunia mari, dunia ada, dunia tak ada, gapo dia tak percaya. Musim nyakit, tak musim nyakit, musim gotu tak ada. Ni kemah orang lagu ni. Hati dia dah duduk dengan Tuhan dah. Dan adalah harta itu padanya seperti air. Dan khazanah Allah Ta'ala seperti laut. Air dengan laut. Dan tiada berpaling hatinya kepada harta itu sekali-kali. Tiada kepada gemar dan tiada kepada benci, kerana hati dia sentiasa melihat Allah. Sentiasa melihat Allah. Jadi dunia ini pemberian Allah Ta'ala. Nampak Allah Ta'ala. Tuhan tak beri pun, nampak Allah Ta'ala. Seperti kita duk baca doa surah Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah dah. Kita duk baca doa, ya Allah ya Tuhanku. Sebagaimana kamu jaga muka aku daripada sujud selain daripadamu, maka kamu jagalah aku daripada meminta selain daripadamu. Sebagaimana mu jaga muka aku, tak beri sujud kepada siapa-siapa, ya Allah ya Tuhanku, jangan beri hamba ni sujud ke orang, minta barang orang. Hina ke diri minta barang orang. Ya Allah ya Tuhanku, jangan bala ke aku dengan duduk puji orang makhluk, duduk tengok makhluk. Ya Allah ya Tuhanku, jangan uji hamba dengan marah orang yang tak beri kepada hamba. Kita deh, kalau orang beri kita puji. Kalau orang tak beri kita marah. Jangan uji dengan perasaan lagu tu. Sebaliknya kamulah berada di sebaliknya. Yang memberi pun kamu ahlul ata'i wal mana. Kamulah ahli yang memberinya. Kamulah yang mencegahnya. Biar jadi aku duk muamalah ngamu belaka. Lagu tu. Tu doa surah Waqi'ah kita dok baca. Faham tak faham suku pasar baca supaya tolong. Tu. Jadi kita kena sentiasa hati tengok Allah Taala. Ni zuhud sungguh ni. Ni deki mucu muluk orang tak wi pitih kita. Sebab apa? Kita nampak makhluk tu lagi. Kita nampak makhluk. Sebenarnya Tuhan tak siri dah tu kita. Bukan rezeki kita. Kalau kita nampak lagu tu, kita tak akan mucu mulut. Bukan rezeki hamba tu. Nak pisah ke apa dia. Ni mucu mulut tak pitih kat hamba. Berat lagu tu. Nampak kepada makhluk. Ni orang paling sejahtera sekali. Hati paling tenang sekali. Tidak ada perasaan benci. Hak kedua saat ni benci dah. Benci kecewa. Benci ya dunia. Apa kena tipu ke dunia sebenarnya. Dia rasa orang kaya. Besok kali jadi papa ke dana. Jadi miskin, jadi tak wali, tiba-tiba pergi mengatik. Apa demo jadi mengatik? Sebab dunia tinggal hamba. Sebenarnya demo ni supaya lagu tu. Perangai tak juruh pergi cari Tuhan, lepas pada je tinggal di dunia. Tinggal bini muda, pergi cari bini tua. Orang tua panggil. Lepas tu jujur lagu ni. Ikhlas ke tak nak pergi sebenar? Bukan nak pergi sangat sebab kena tinggal ke dunia. Dunia mari sekali lagi, mepeh juga. Sebenarnya. Dan tiada berpaling hatinya kepada harta itu sekali-kali. Tiada kepada gemarnya dan tiada kepada benci. Benci pun tak, gemar pun tak ada masalah. Supaya orang ikhlas.
Orang ikhlas ni semaya depan orang pun supo, semaya belakang orang pun supo. Ya orang buat ibadat ni ada dua, ada tiga. Pertama buat ibadat depan orang. Buat ibadat depan orang buat ibadat. Depan kawan ni buat ibadat. Buat depan orang ni jadi juru. Hak ni tidak ikhlas. Hak ni riak dipanggil. Kedua, ibadat sembunyi-sembunyi. Depan orang buat lelak tak ibadat, buat lelak kubah. Belakang orang duk ngatik seorang. Duk berzikir, duk bergapo. Hak ni juga hamba sembunyi-sembunyi. Bukan hamba tu hamba sembunyi. Tanya sembunyi. Kalau saat ni hamba terai-terai. Terai-terai depan orang baru buat. Maka hamba kepada terai-terai. Kedua, hamba kepada sembunyi-sembunyi. Sembunyi baru buat lelak stay wali. Ketiganya sama bagi dia, terai ataupun gelap, sopo lah. Dia duduk sembah Tuhan semacam. Sopo bagi dia. Duduk rumah, duduk belakang orang, duduk mana, lagu tu lah perangai dia, sopo tu lah. Tak ada berubah ke apa. Ni orang ikhlas ni. Dan martabat yang akhir ini iaitu yang terlebih akmal, terlebih sempurna. Dua martabat saat ni. Ikhlas. Apa dah? Zuhud dah. Hak saat ni permulaan zuhud. Hati nak ke dunia tapi wak lolok belajar. Apa sebab hamba duduk bawah tarbiyah ke? Tok guru hamba suruh sedekah habis bagai-bagai hamba. Bui tu gak, bui. Habis nyawa. Hati nak Allah sayangnya lah. Nampak? Itu peringkat permulaan. Peringkat permulaan yang jadi zuhud. Kedua, jadi beci. Sebab ada kes ni, beci ke dunia ni. Ketiga, steady. Nak saka jadi siapa peringkat lagu ni duk tengok Tuhan semacam. Ni masalah. Nak kau Dan martabat yang terlebih akmal daripada ini zuhdul arifin dipanggil. Iaitu tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Ni berat ni. Nak serupa dah dengan martabat yang ketiga, tapi martabat yang ketiga masih nampak lagi harta tu pergi mari, harta boleh tak boleh, hilang, goni kurang, bertambah, nampak lagi. Tetapi hak ni zuhud orang arifin, zuhud daripada selain daripada Allah. Berat. Lepas tu pahala zuhud juga tak sih. Pahala pun zuhud juga tak sih. Syurga tak sih. Zuhud belaka nak Allah Taala. Sudah. Sama ada sesuatu itu daripada dunia atau daripada akhirat. Hak ni. Zuhud siapa kepada akhirat. Zuhudul arifin. Zuhudnya orang yang kenal Allah Ta'ala. Orang kalau kenal Tuhan, dia tak akan pilih selain daripada Tuhan. Maka akhirat pun dia tak sih. Ni zuhud orang arif. Zuhud hak peringkat martabat ketiga bisa dah. Tapi dia tak kenal lah mana Tuhan. Masih duk nampak lagi harta. Tapi tak ada perasaan dah dia dengan harta. Gi ada tak apa biasa, nampak selamba biasa. Naik motor pin terbalik. Balik dalam motor. Tak ada nak marah ke apa dia. Ada orang curi motor hamba. Curi dalam motor nak kata mana. Gila cari-cari. Nampak. Tak ada perasaan kata ni bisa dah ni. Tapi masih nampak lagi harta gi mari. Ni tak nampak langsung, nampak Allah. Iza wajadtallaha fala syai'in fat. Fala syai'an fat. Iza fatallah fala syai'an wajadta. Apabila memboleh Tuhan, tak ada benda hak tak boleh. Apabila mu tak boleh Tuhan, tak ada benda hak mu boleh pun. Orang akhirat. Nak Allah Taala. Dunia pun dia zuhud, akhirat pun dia zuhud. Kerana apa? Kerana melihat dunia dan akhirat ini kedua-duanya makhluk Allah. Bukan Allah lagi. Jadi tujuan kita hidup adalah kerana Allah. Zuhud daripada, tak suka daripada selain Allah. Bukan dunia saja, akhirat pun. Kalau buat ibadat kerana ingin kepada syurga, masih tak comel lagi. Tak zuhud lagi hati kita. Sepatutnya zuhud. Dunia kita tinggal dah. Akhirat bila lagi nak tinggal? Kerana kalau kita tinggal dunia, pergi kepada akhirat, makhluk kepada makhluk. Mukawan ila mukawan. Kena pergi kepada mukawin. Tuhan itu sendiri. Baru betul. Baru orang ni, kalau orang ikhlas, baru dia boleh istiqamah. Ingat, orang boleh istiqamah ni kalau orang ikhlas. Kalau orang buat satu benda, tidak ikhlas, payah dia nak istiqamah. Antara kunci utama istiqamah adalah orang itu ikhlas.
Istiqamah tu paling bisa sekali. Khamak tak bisa lagi. Hak bisa sekali istiqamah khairum min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 khamak. Kita duduk khamak-khamak mati dalam kubur. Tak ada beza. Tetapi kita biasa ya, duduk semayang, puasa, duduk jaga lagu ni. Tak khamak langsung, tapi boleh istiqamah sampai mati duduk lagu ni. Tu lebih baik lagi. Dan hatinya sungguh-sungguh berhadap kepada Allah. Tak pernah berpaling pun daripada Allah. Hati dia 24 jam duk tengok Tuhan semacam. Hati dia 24 jam duk fikir mengenai Allah. Dia tengah buat apa kecek pun kecek. Hati duk gerak-gerak dengan Allah. Ada orang tanya lagu mana kita nak makan, nak buat, nak muamalah dengan makhluk sedekah hati duk dengan Tuhan. Lagu mana nak buat? Katanya Tok Guru Haji Daud Bukit Abbas supaya orang lapar nasi. Demo lapar nasi. Lepas tu dia buat kerja, duk makan, duk buat. Lapar nasi, lapar. Lepas tu, adakah lapar nasi jadi tak boleh buat kerja ke apa? Tak. Supaya ingat Tuhan lagu tu. Supaya lapar nasi. Duduk kita duk buat, kita duk nampak macam gerak kat ni, jumpa orang tu, kecek dengan orang tu, buang orang ni. Hai. Tapi hati duk guk. Kena berlatih. Kena berlatih. Berlatih sebut la ilaha illallah. Berlatih sebut Allah. Berlatih sebut hu. Tiada hirau kepada dunia dan tiada hirau kepada akhirat. Pok kita nak jadi hak nombor 4 selalu, pok kita bisa tak bisa. Nombor pertama, tak jadilah mana lagi hak ni. Nombor 2, masih tak ada Tuhan lagi nak beci ke dunia. Buat apa nak becinya? Ketiga, zuhud daripada dunia. Tak jadilah mana. Hamba nak zuhud daripada selain pada Allah. Akhirat pun hamba nak zuhud juga. Nombor 4, pelawak kohong. Hati duduk minat maksiat lagi. Tak seduk kaya zuhud lah. Berlatih daripada hak mula-mula dulu. Naik kedua, naik ketiga, naik keempat. Toleh naik keempat selalu kaya ya pok kita ni. Sebab tu kalau baca kitab tasawuf ni pok kita banyak koyak. Kau nombor 4 hamba. Nombor 4 tu hamba kena tu. Nampak petai hari yang tipu setan, kita tak aja belajar zuhud, tetapi nya tipu perasaan jadi zuhud dengan Tuhan. Kerana telah diketahui bahawasanya dunia dan akhirat itu telah ada pada tangannya dan telah dijanjikan oleh Allah. Hamba nak bimbang ke dunia ke apa dia muka Tuhan takdir dah rezeki. Nyada lah. Tak mati hamba berjalan di bawah tadbir Tuhan saja. Bahawa syurga itu bagi orang mukmin yang taat akan dia, akan Allah serta tulus ikhlas seperti firman Allah Taala. Syurga pun kalau orang ikhlas ni boleh syurga. Berebut syurga lah. Masalah Tuhan nak uji syurga kalau kita ikhlas tu rezeki pemberian Tuhan, kena terima kasih banyak-banyak, hargai syurga tu. Tetapi bukan matlamat kita syurga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya Allah Ta'ala telah membeli daripada orang mukmin itu akan diri mereka itu. Tuhan kata siapa dia nak jual diri dia kepada Allah, hamba nak beli. Nak beli dengan apa? Dan harta mereka, hamba nak beli harta. Demo ada harta, Tuhan tawar tengok Tuhan ni. Padahal pada apa tawar lagu tu, patut royak direct lalu kata. Dirimu dah hartamu milik aku. Patut Tuhan kecek gitu deh. Muka Tuhan milik dia belaka. Tetapi Tuhan pun cara nak kecek dengan hamba dia beradab tengok. Tengok Tuhan ni. Patut dia arah deh. Makhluk, mu makhluk aku, mu dengan hartamu milik aku. Patut kecek lagu tu. Tak. Tuhan tawar, wahai makhluk Tuhan. Siapa dia nak jual diri hamba nak beli. Tengok padahal Tuhan kata aku juga. Tapi Tuhan nak kecek kita. Tu kata kalau orang ni nak ajar jadi baik, kita kena kecek dia. Tuhan kecek. Tak boleh, kita kena sentak sekali. Style pendakwah sentak dia. Dia kalau restak dia seru hati. Cengeng muka-muka. Tapi kalau bak kecek kau orang, bak kata kau orang, lipat sedap benar nah. Jadi nak Tuhan pun kecek lemah lembut. Tuhan kata siapa dia nak jual diri dia dan harta dia kepada Tuhan. Aku nak beli. Nama Allah kecek lemah lembutnya. Pada Tuhan arah ya. Tak, Tuhan kecek lagu tu. Jadi kita ni kena kecek orang lah ni. Lebih-lebih lagi lah ni orang jauh dengan agama. Dunia semakin menekan dia, maka dia semakin nampak dunia. Orang yang jenis gila kepada dunia. Dunia lari kepada dia, ambak lagi. Tapi kalau orang ada hati nak kepada akhirat, lari ikut nak lari. Nak kata gua nak dah.
Kita nak akhirat. Kalau orang jenis nak Tuhan, akhirat lari pun tak apa. Yang penting hamba boleh Tuhan. Bisa lagi. Dan dengan apa dia Tuhan nak bayar? Dengan bahawasanya bagi mereka syurga. Hamba bayar dengan syurga. Demo nak ada jual dia harta. Dia demo jual diri demo dan harta demo kepada Allah. Lagu mana? Guna diri kita dan harta kita untuk naik ke agama Allah Ta'ala. Untuk menaik ke Allah dengan Nabi Muhammad atas muka bumi. Berarti kita telah jual diri kita dan harta kita, pemikiran kita untuk agama Tuhan. Jadi pondok ni nak ajar lagu tu lah. Nak ajar entah belajar korban. Korban ni rasa pitik hok entah. Bui semula Tuhan. Diri kita, fikiran kita, usaha kita, tenaga kita, harta kita bui semula Tuhan. Tuhan kata aku balas dengan syurga. Tuhan janji, bukan nipu kata. Itu bak zuhud. Kalau orang ingat janji-janji Tuhan, maka tidak terasa harta yang hilang. Tetapi orang yang paling hebat, apabila dia ingat Tuhan, dia lupa segala-galanya. Ada orang ingat janji syurga, baru lupa segala-galanya. Hak ni rendah lagi. Hak tinggi lagi ingat Tuhan. Jadi, hati kita ni kena pegang Tuhan. Dalam Hizib Nawawi kata apa? Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah. Bismillah dengan Tuhan, dengan bersama Tuhan, pada Tuhan, dalam Tuhan. Semua berlaku, Tuhan berlaku. Nak ajar kita semua gerak-geri kita bergantung dengan Tuhan. Kita tawakal ke Tuhan, serah diri kita ke Tuhan, bergantung dengan Tuhan, minta tolong dengan Tuhan, semua dengan Tuhan. Harapan kita kepada Tuhan, tujuan ibadat kita ke Tuhan. Jangan tuju kepada muka lain. Al-faslur rabi'. Tuhan kata aku nak pergi syurga tapi mu jangan buat matlamat. Syurga. Matlamat tu akulah. Syurga tu bukan aku, syurga tu hadiah aku. Supaya seorang ustaz bawa hotel, miung ayung. Ada orang takut ke hotel tu. Takut amba ke hotel. Jadi juru. Apa takut ke hotel? Ikhlas ke budak tu? Tak ikhlas lagi. Kalau ustaz tu buai hotel dia, nescaya dia tak akan jadi juru. Ada orang ustaz tu bawa hotel, piuk-piuk. Dia takut ke ustaz tu. Lagi mana wujud ustaz tu sudah nampak. Nampak? Dia tak ada hotel pun. Apa sebab dia siku balik juga. Dia siku balik. Nampak? Jadi orang ikhlas kepada tuan dia. Hak tu lebih molek lagi.